Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, setelah lama kita bercuti dari siri kuliah Talbis Iblis di Baitus Salam, maka hari ini Allah kembalikan kita dalam majlis bacaan kitab ini. Nak kata syarah tu tidak belah mana sebenarnya, tapi majlis bacaan, sebab kita baca satu-satu. Nah, kalau syarah ni kita mari cakap syarah lah. Ni kita siri bacaan agar kita tak terlepas daripada mutiara-mutiara dalam kitab yang berfaedah ini. Kita juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana selama kita membaca kitab ini, kita tahu dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, apakah yang dimaksudkan dengan tipu daya iblis. Dan kita dapat mengetahui melalui catatan para ulama betapa iblis memiliki pelbagai bentuk tipu daya, sama ada kepada orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang mereka nak kepada beramal, tetapi keinginan semata-mata tanpa ilmu adalah perkara yang sia-sia. Kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang yang nak kepada kebaikan tetapi tidak mendapat kebaikan tersebut. Kadang-kadang orang tu niat baik, nak buat baik dah, tapi syaitan tipu dia dalam niat yang baik itu, akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik. Pada sangkaannya baik, tapi realitinya tidak baik. Kita dah baca banyak dah dalam kitab ini, sama ada talbis iblis terhadap orang awam, orang berkaitan bab akidah, kepada ahli Al-Quran, kepada ahli hadis, kepada para penguasa, kepada orang-orang yang berdamping dengan penguasa. Dan terakhir kita baca dalam bab talbis iblis terhadap golongan sufi. Kita last dulu berakhir, saya ingat pada muka surat 485. Tapi kita nak ulang sikit pada muka surat 482. Dalam buku saya ni lah, cetakan pustaka Syafi'i ni, pustaka Al-Imam Syafi'i, cetakan yang keberapa ni? Mana dah cetakan dia ni? Sebab berbeza-beza ni. Kadang-kadang dia punya ni berbeza muka surat dia. Tapi tak apalah. Okey. Muka surat 482 bab talbis iblis atas kaum sufi terkait pengingkaran mereka terhadap orang yang sibuk dengan ilmu. Ataupun kita boleh baca satu fasal, kita ulanglah sikit sebab dia ada kesinambungan. Itulah kritik di atas sikap kaum sufi menguburkan kitab ilmu. Kitab yang ada, dia tanam kitab tersebut. Dia tak pakai kitab tu, dia tidak bermelukan kepada kitab itu. Kadang-kadang mereka kata orang-orang ni tak nak ikut para ulama. Sebenarnya
Yang lebih berat daripada tu ialah tak nak ikut kitab. Tak nak ikut kitab karangan para ulama. Sebab kadang-kadang mereka jual nama ulama tanpa mengembali kepada kitab para ulama tersebut. Jadi kita nak baca apa kritikan ulama terhadap golongan sufi dalam menguburkan kitab ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik untuk menghargai ilmu. Untuk menghargai ilmu. Walaupun kita kata biarlah ilmu kita tak banyak, tetapi sekurang-kurangnya kita mencintai ilmu dan kita nampak apa yang sebenarnya kebaikan apabila kita berdamping dengan ilmu. Baik, tanpa melengahkan masa, oleh kerana kita ni dah lama dah tak baca kitab ni. Dah sembang cerita lain pula banyak, nanti tak habis lagi kitab kita ni. So kita boleh gambaran apa yang penulis ni nak sebut tentang kritikan atas kaum sufi di atas sifat mereka menguburkan kitab ilmu. Penulis berkata, penulis ni Ibnul Jauzi lah, kitab-kitab yang mereka pendam itu isinya tidak terlepas dari kebenaran atau kebatilan atau campuran antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kitab ni ada beberapa kategori. Pertama, kitab yang berisi kebenaran. Dua, kitab yang berisi kebatilan. Tiga, kitab yang bercampur antara benar dan batil. Okey, jumpa tak? Betul? Jumpa? Tak jumpa? Kalau muka surat saya ni 481, kritik atas sikap sufi mengubur kitab ilmu. Ada, jumpa? Sama jumpa buku tu. Okey. Jadi kitab ni ada 3 kategori. Sama ada isinya kebenaran atau kebatilan atau bercampur antara benar dan batil. Jika isi kitab itu kebatilan, nescaya tak ada masalah. Kalau nak bakar kitab, nak buang kitab, nak tanam kitab, kalau berisi kebatilan, okey, kita hapuskan saja kitab tersebut. Jika isi dia bercampur antara benar dan batil dan tidak boleh dibezakan yang mana satu benar, yang mana satu batil, kita reti nak beza, maka keadaan ini boleh menjadi alasan untuk dikuburkan kitab tersebut. Okeylah, boleh terima lagi. Makna kalau dikuburkan kitab yang berisi batil, dia buang kitab tu, dia tanam kitab tu, kita boleh terima. Ataupun kitab yang bercampur antara batil dengan benar, tapi tuan kitab tu tak boleh nak beza. Lama ke aku baca kitab ni terambil yang salah. Berapa orang banyak kita yang dicampur adukkan. Ada hadis sahih tiba-tiba diselit hadis dhaif. Tiba-tiba diselit cerita palsu. Dia kalau kita merujuk kepada zaman lah ni, kalau pun tidak ada kitab, tengok ustaz . Betul tak? Ada ustaz cerita dia memang karut-marut, batil. Hak ni tukang karut lah. Ada orang tu dia campur. Kadang-kadang dia bawa cerita betul, kadang-kadang bawa cerita palsu. Ada orang cerita pasal hadis yang sahih, Al-Quran yang benar dan sebagainya. Jadi kalau kategori nombor 1, kita tinggalkan dia, tak ada masalah, okey lah. Kategori nombor 2, bercampur, pun kita tinggal. Sebab apa? Sebab kita tak reti nak beza, mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita tinggalkan dia. Okey lagi, boleh terima. Tapi tidak minimum. Kerana tidak sedikit mukmin yang menulis hadis dari orang-orang terpercaya dan juga dari para pendusta, sehingga urusan ini menjadi tidak jelas dan begitu rumit bagi si sufi, sehingga dia pun bertindak serampangan dengan menguburkan kitab-kitab yang berisi hadis-hadis. Jadi sebab ramai saja orang yang penulisan dia bercampur aduk. Keadaan kepada pengertian inilah kita memahami riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri tentang pemendaman kitab-kitab. Jadi perkara ni
ada disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dan kita faham kalau dia kuburkan kitab adalah dalam kategori nombor 1 dan nombor 2 ni. Namun jika isinya kebenaran dan syariat, tidak boleh dilenyapkan kitab-kitab seperti ini kerana dia merupakan penjaga ilmu serta harta kekayaan yang tidak ternilai. Jadi kalau kitab tu kitab yang benar, tidak boleh dilupuskan, ditanam atau dirosakkan kitab tersebut. Tapi sufi, golongan sufi, dia buang kitab. Okay? Semua sekali. Dia kira yang ada adalah zikir-zikir dia, qasidah boleh jadi, dan kitab-kitab yang mengikut susunan amalan dia menjenis 1000 gitu kitab. Kalau kita perhatikan, banyaknya adalah kitab-kitab dari sudut amalan. Daripada bab akidah, bab hukum hakam, bab apa ni dia tinggalkan. Kalau orang belajar sufi, kebanyakannya begitulah. Kalau belajar buku hakikat mengenal diri dan wali-wali Allah tu, banyak cerita gitu je lah. Okay? Baik, sambungan lagi. Siapapun yang bermaksud melenyapkan kitab-kitab seperti ini, maka harus ditanya terlebih dahulu apa motif dia. Apa motif dia lenyapkan kitab? Tinggalkan kitab, buang kitab. Kalau dia kata motif dia sebab kitab ni adalah batil, okey, kita terima. Kitab ni sebab dia bercampur antara benar dan batil, cerita-cerita khurafat pun ada dalam ni, okey, kita terima. Tapi kalau tiba-tiba yang terisi dalamnya Quran, hadis, hukum-hukum, kitab akidah, kitab hadis, kitab fiqh, dia kuburkan juga, yang ni masalah. Sebahagian mereka dia jawab apa? Kitab ini menyibukkan aku sehingga tidak fokus dalam ibadah. Dia anggap menyibukkan diri dengan kitab adalah memesong atau memalingkan dia dari ibadat. Duk baca kitab, duk baca kitab. Baik duk semayang, baik duk berzikir, duk baca kitab ni tak ada apa. Ini talbis ke? Inilah dia panggil talbis, tipu daya. Kan kita dah sebut talbis ni tipu daya. Jadi dinampakkan sibuk dengan kitab adalah tidak lebih baik daripada duduk berzikir. Dia berzikir berapa kali? Juta sehari. Jadi bila masa nak baca kitab, tak ada masa nak baca kitab. Malah kalau baca kitab, tak sempat nak habiskan zikir dia yang sejuta tu. Ada zikir sampai 5 juta. Kan? Jadi bila baca kitab, macam-macam nak baca zikir. Pada dia, menyibukkan diri dengan zikir lebih baik daripada baca kitab. Ataupun baca kitab, menghilangkan fokus dia dalam ibadah. Maka jawapan kepada orang macam ni, talbis macam ni, ada 3 pernyataan. Okay. Jika orang tersebut mengerti, tentu dia tahu bahawa menyibukkan diri sendiri dengan ilmu adalah ibadah yang paling sempurna. Baca kitab dengan duk zikir tu lebih baik baca kitab, sebab baca kitab menyibukkan diri dengan ilmu. Itu adalah sebahagian daripada ibadah yang tertinggi. Ingat orang dah baca zikir 1 juta kali tu juga boleh pahala. Baca kitab boleh pahala juga. Malah menyibukkan diri dengan ilmu, pahala dia lebih besar daripada zikir tadi. 1. Yang kedua, kalaulah dia kata, aku sebenarnya tak perlu dah kepada kitab ni. Sebab aku dah ingat semua dah dalam kepala aku ni, dah baca, buanglah kitab ni. Okey. Jawapan dia, kesedaran dan hafalan yang dimiliki saat ini tidak akan berlangsung atau tidak akan bertahan selamanya. Boleh jadi sekarang ni kita ingat, tapi sampai satu masa kita lupa. Kita nak kembali murajaah balik, rujuk balik kitab. Sebab tu adanya para ulama, dia ada maktabah dia, buku-buku hak dia dah belajar, dia simpan.
Dan sebahagian besar daripada mereka waktu nak mengajar, dia akan ambil balik kitab tu. Dia tak baca daripada hafalan dia. Sebab apa? Kadang-kadang kita memang ingat, tapi bila ada kitab, hak kita lupa tu, kita boleh ingatkan balik. Okay? Jadi, ketahuilah, hati tidak selamanya bening. Makna hati kita ni tak selamanya suci, bersih gitu je. Terkadang dia berkarat sehingga perlu dibersihkan. Adapun cara untuk membersihkannya adalah dengan membaca kitab-kitab ilmu. Antara cara membersihkan hati adalah dengan membaca kitab-kitab ilmu. Seolah-olah kita jumpa ulama tu. Sebab baca kitab dia, seolah-olah jumpa dia lah. Itu nombor 2. Mana pertama jawapan dia, belajar ilmu, kedudukan dia termasuk ibadat yang tertinggi. Yang kedua, kalaupun dia ni kuat ingatan, perlu dia ingat satu hari nanti kalau dia terlupa, dia boleh ingat balik. Dan antara cara menyucikan hati adalah dengan membaca kitab-kitab ilmu. Yang ketiga, ataupun sebagai contoh, Yusuf bin Asbat satu hari menguburkan kitab-kitab dia. Seorang sufi ataupun seorang dulu dia belajar hadis, dia pun akhir sekali terjebak dengan kefahaman macam ni, akhirnya dia buang kitab dia. Dia kuburkan kitab dia. Lalu dia tidak boleh menahan diri dari menyampaikan hadis. Orang tanya hadis, dia pun sampaikan. Dia tak boleh tahan. Bukan kata, kalau kita ni, ayah saya minta maaf lah, kitab saya tak ada dah lah ni. Tak, bila orang tanya, dia baca hadis. Dia sangka dalam ingatan dia. Lalu maka dia pun menyampaikan hadis melalui hafalannya, sehingga dia pun kacau dalam penyampaiannya. Jadi simpanlah kitab kita, hak kita mengaji tu, melainkan hak kita tulis capuh. Kategori nombor 1, nombor 2, itu tak apa. Tapi bila terdapat ilmu yang benar, simpanlah kitab tu. Kalaupun tak belajar lagi, beli kitab pun tak apa. Beli kitab, tak kat umur satu hari nanti kita nak buat rujukan, boleh. Kategori yang ketiga, alasan kenapa tak patut buang kitab ni. Anggap saja kita berada di puncak kesedaran maupun hafalan. Kalaupun betul ingatan kita memang marvelous lah. Memang hebat sungguh ingatan. Maka mengapa tidak diberikan saja kitab itu kepada para pemula, yakni orang yang baru nak belajar, yang belum sampai kepada posisi yang digapainya sekarang. Maknanya, wakaflah kitab itu pada orang lain. Jangan buang saja kitab itu. Tapi sebaliknya orang-orang sufi, dia buang kitab, dia tanam kitab dan dia hilangkan kitab tersebut. Atas alasan yang kita sebutkan tadi. Kerana mereka anggap baca kitab menyibukkan diri lebih ataupun menyibukkan mereka dari ibadah. Okey. Imam Ahmad pernah berkata, sebagaimana yang diriwayatkan, aku tidak suka jika ilmu dipendam. Okey. Dan dia juga dalam satu riwayat lain, aku tidak memahami alasan kenapa perlu dipendamnya kitab-kitab. Okey. Fasal yang seterusnya, talbis iblis terhadap sufi terkait pengingkaran mereka kepada orang yang sibuk dengan ilmu. Orang sufi ni dia suka benda-benda, dia tak suka kepada kitab, dia suka kepada alasan-alasan mereka, mungkin dengan cara mudah nak dapatkan rasa ibadat mereka tu. Okay. Zuk bahasa kita kata. Okey. Penulis berkata, kerana kalangan sufi terbahagi menjadi dua golongan. Sufi ni ada dua golongan. Satu, kenapa mereka tak suka dengan ilmu, tak suka mengaji kitab ni. Kalau dia ngaji pun kitab-kitab dia je. Okey. Dia tak pergi kepada majlis-majlis
Al-Quran dan hadis. Okay. Banyak majlis-majlis zikir, mereka suka kepada majlis zikir. Buat haul, buat gini, majlis zikir tu, majlis zikir ni, banyak gitu waktu duduk. Lalu kita tengok sufi lah, majlis zikir dia dengan gerakan-gerakan dia dan sebagainya, bentuk-bentuk begitu. Dia tidak kepada majlis ilmu, tidak dibacakan kitab ataupun tidak dibacakan hadis. Kenapa? Penulis kata, Ibn Jauzi sebut, sebab sufi ni ada dua golongan. Pertama, memang asalnya malas cari ilmu. Okey, pertama kerana dia malas mencari ilmu. Yang kedua, hak ni talbis ni. Hak malas tu memang malas dah. Yang kedua, ni kena faham molek bahasa dia ni. Sebab tu saya baca slow-slow supaya kita faham bahasa dia. Mereka yang mengira ilmu sebagai sesuatu yang muncul dalam jiwa sebagai buah ibadah. Dan mereka menyebut ilmu ini sebagai ilmu batin. Maka mereka harus melarang menyibukkan diri dengan ilmu zahir. Titik. Faham tak kategori nombor 2 ni? Saya baca sekali lagi ni. Ada kitab ke tak ada kitab? Ada. Hak ada kitab tengok. Hak tak ada kitab dengar molek. Mereka yang mengira ilmu sebagai sesuatu yang muncul di dalam jiwa sebagai buah ibadah ataupun kesan, kita sebut kesan ibadah, hasil ibadah, sebagai hasil ibadah, dan mereka menyebut ilmu ini sebagai ilmu batin, maka mereka harus menghalang menyibukkan diri dengan ilmu zahir. Faham? Tak faham? Ni faham? Apa dia faham? Ilmu dalam mimpi itu lagi penting daripada belajar. Okey. Lagi? Siapa lagi nak bagi tahu contoh? Mereka anggap, pernah dengar ada istilah ilmu laduni? Ilmu laduni dia datang daripada mana? Pada dia datang dari Allah secara langsung. Ilmu laduni bukan semestinya mimpi. Mana pada mereka, kefahaman mereka terhadap agama adalah satu ilmu yang terhasil daripada ibadah mereka. Bila rajin ibadah, maka terhasillah dalam diri mereka ilmu laduni. Atau dia kata, mereka yang mengira ilmu sebagai sesuatu yang muncul di dalam jiwa. Tiba-tiba ilmu tu ada dalam diri mereka sebagai hasil ibadah. Dah lama dah bersuluk, tiba-tiba Allah campakkan kepada mereka ilmu. Dan mereka menyebut ilmu hak jenis lagu ni ilmu batin, ilmu isi, ilmu laduni. Dan mereka harus menghalang diri menyibukkan dengan dari ilmu zahir. Kalau kita duk mengaji ni ilmu kulit. Ilmu zahir tu bahasa mudah kan? Ilmu kulit lah bahasa. Ilmu isi, ilmu kulit. Jadi mereka mengira ilmu ni sebenarnya ilmu batin, ilmu isi ni lebih baik daripada ilmu kulit. Jadi hak kita duk ngaji kitab, duk baca hadis, ngaji fiqh, ngaji apa, tauhid semua ni semua ilmu kulit belaka. Dia tahu ilmu isi. Boleh faham? Jadi kenapa mereka tak belajar? Ada dua. Pertama, sebab sifat malas belajar tu. Yang kedua, kerana iblis menipu mereka mengatakan bahawa ilmu ni sebenarnya adalah ilmu isi tu, hak lebih utama. Sebab tu dia bagi antara hakikat dengan syariat. Hakikat makrifat syariat. Pasal apa? Pasal dia nak tahu, dia nak membezakan antara ilmu hak zahir ni dengan ilmu hak batin. Dia lebih baik pada dia sebab dia kata ilmu dia ilmu batin. Jadi akhirnya apa?
mereka pun meninggalkan ilmu. Bahaya tak? Bahaya. Bukan setakat tu, dia tengok kita ni sebelah mata. Saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ni, ada seorang tu datang berdebat. Saya ni tidaklah kata orang alim pandai dok, kita pun orang belajar. Tapi bila berdebat ke apa semua, bila kita keluarkan ayat Quran, bila kita keluarkan hadis dan sebagainya, bila dia pun memang ni hakikat kau, ni pun ni zat kau, sifat mai gitu lah. Akhir sekali dia kata apa? Ilmu ustaz tu merujuk pada saya lah. Ilmu dia tu di bawah tapak kaki aku je. Ilmu dia tu bawah tapak kaki aku. Bukan saya kata nak bangga diri kan. Bila kita datang ke bawah Quran, bawah hadis, pada dia di bawah tapak kaki dia je. Ilmu ada pada dia apa? Ilmu hakikat. Itu realiti pernah berlaku. Debat dah dengan kita. Akhir sekali kita kata apa pun, gajah rimau pun, dia tetap kata dia tu aku berdebat dah dengan dia tak boleh jawab pun soalan aku. Pasal apa? Sebab dia nak jawapan ikut skema dia. Skema dia. Pada dia, kita ni Quran dan hadis ni ilmu zahir, ilmu kulit. Dia memiliki ilmu batin. Akhir sekali dia tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Okey? Baik. Dari Ja'far Al-Khuldi dia berkata, andaikan para sufi meninggalkanku dan aku terus menuntut ilmu zahir, tentu aku dapat menyampaikan semua sanad yang ada di dunia ini kepada kalian. Sungguh saat masih muda aku sering menemui Abbas Ad-Duri dan menulis hadis dari lisannya dalam satu majlis ilmu. Seorang abid, seorang ahli ibadah, Ja'far Al-Khuldi. Dia kata, kalaulah tidak kerana ahli sufi dulu datang. Mana kalau ahli sufi tu dia tinggalkan aku pada masa dulu, nescaya hari ni aku boleh sampaikan kepada kamu semua sanad yang ada atas dunia ni. Sebab apa? Ya, semua sanad di dunia ini maknanya banyaklah sanad yang akan dia boleh tahu. Sebab dia kata, ketika aku masih muda, aku dulu sering mendatangi Abbas Ad-Duri dan menulis hadis dari lisannya dalam satu majlis ilmu. Mana dulu aku duk ngaji hadis, salin sanad ni. Tak saya baca, aku baca. Tulis, aku baca, tulis. Belajar ilmu lah, majlis ilmu. Tiba-tiba satu hari, setelah aku keluar dari majlis Abbas, aku berpapasan, berselisih dengan salah seorang sahabatku dari penganut sufi. Lalu dia bertanya, apa yang kamu bawa tu? Lalu aku memperlihatkan catatanku kepadanya. Aku tulis. Ni sebenarnya aku bawa ni catatan aku pergi belajar majlis ilmu tadi. Abbas Ad-Duri, aku tulis sanad. Tulis hadis. Maka dia berkata, apa-apaan ini? Kamu meninggalkan ilmu firasat, lantas mengambil ilmu kertas. Bahasa dia, ilmu khiraq. Kamu tinggalkan ilmu khiraq, kamu ambil ilmu waraq. Ilmu khiraq ni ilmu firasat, ilmu waraq ni ilmu kertas. Jadi dia kata, kamu tinggalkan firasat, kamu dah ambil nota-nota ni. Lalu dia merobek-robek kertas catatanku. Kata-katanya itu merasuk dalam hatiku sehingga aku pun tidak pernah lagi kembali ke majlis Abbas. Lepas daripada tu dia tak pergi ngaji dah. Pasal apa? Sebab dia terkesan dengan perkataan sahabat dia, ilmu firasat tu lebih baik daripada ilmu catatan. Rugi dia. Aku berkata, aku mendengar dari Abi Sa'id Al-Kindi, aku tinggal di tempat perkumpulan kaum sufi, tapi aku tetap mencari hadis secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh mereka. Jadi salah seorang lagi di kalangan ahli sufi juga, tapi dia minat hadis. Dia pergi majlis sufi, dan dia duduk dalam perkampungan majlis orang sufi,
Tapi dalam masa yang sama dia curi-curi pergi majlis hadis tanpa diketahui oleh mereka. Satu ketika tinta jatuh dari lengan baju. Aku duk nulis tu jatuh daripada lengan baju aku. Satu ketika, atau bila jatuh tu, lalu seorang sufi berkata, orang sufi tengok, dia pun tegur. Apa dia tegur? Tutuplah aibmu. Oh, aib belajar hadis. Oh, pergi belajar dengan tak syekh hadis. Oh, rupanya. Oh, jadi kalau kita kak, satu keaiban bagi mereka. Oh, dia kata, mari baca salam. Jangan post lah, malu kat orang. Seolah gitulah. Kalau mari ngaji baitus salam ni, jadi malu kat orang lah. Dia kata. Lebih kurang macam itulah contoh itu. Tapi dalam kitab ni sebut, tutuplah aibmu. Dari Al-Husain bin Ahmad As-Saffar, dia bercerita, satu hari aku membawa tinta, lalu Ash-Shibli berkata kepadaku, sembunyikanlah tulisan milikmu dari diriku, tulisan hatiku sudah cukup bagiku. Penulis berkata, Ibnul Jauzi lah, bentuk penentangan terbesar dari Allah antara lain menghalangi manusia dari jalannya, dan jalan ilahiyah yang paling jelas adalah ilmu. Okay. Sebenarnya penentangan paling besar terhadap Allah adalah menghalang manusia daripada jalan menuju Allah. Dan jalan menuju Allah yang paling jelas adalah ilmu. Siapa nak pergi kepada Allah? Orang panggil jalan menuju Allah. Orang-orang salik. Ni Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim pernah ada satu kitab Madarijus Salikin. As-salik maknanya orang yang berjalan menuju Allah. Orang yang berjalan menuju Allah ni, jalan yang paling jelas menuju Allah adalah ilmu. Kita tahu tentang akidah, kenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Tahu bagaimana cara nak berdoa kepada Allah. Tahu macam mana kalimah-kalimah yang kita nak pilih untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tahu kalimah-kalimah yang mana kalau kita pilih boleh jadi terjerumus kepada lembah kesyirikan. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Pasal apa? Ilmu ni adalah jalan yang paling jelas menuju Allah. Kalau tanpa ilmu, seolah-olah orang cari dalam kegelapan. Tuan-tuan nak pergi berjalan, pendamping yang paling baiklah ni berjalan apa dia? Pendamping paling baik sekarang ni apa dia kalau nak pergi berjalan jauh-jauh? Waze, Google Maps. Hak boleh tunjuk jalan kat kita. Betul tak? Bawa kawan hak tak tahu mari mana, tak reti jalan, dia pun sama kampung dengan kita. Mari kita pergi sana. Hai, aku tak reti Kuala Lumpur ni. Duk musim-musim. Pasal apa? Lama tapi tak jumpa matlamat tujuan dia. Sebaik-baik jalan menuju Allah adalah ilmu. Yang ni orang payah nak suruh faham ni. Tapi sebaliknya mereka, orang-orang sufi, dia mencela ahli ilmu. Orang ajar hadis, sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis. Orang halang daripada amalan syirik, ni penghukum. Orang yang panggil takfiri. Orang yang suka mensyirikkan orang, orang suka mengkafirkan orang. Padahal tak ada pun orang kata fulan kafir. Orang tak kata, cuma orang tegur, amalan ini boleh membawa kepada kesyirikan. Pasal apa? Ahli ilmu menerangkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi dia halang manusia daripada ilmu. Ini antara tipu daya iblis. Okay? Ilmu menuntun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan hukum dan syariatnya. Dengan ilmu kita tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah murka. Maka menghalangi manusia untuk menuntut ilmu
sama hukumnya dengan memusuhi Allah dan memusuhi syariat Allah. Menghalang manusia daripada ilmu sama dengan memusuhi Allah dan memusuhi syariat Allah. Sayangnya, mereka yang melarang menuntut ilmu tidak menyedari tindakan buruk ini. Malah dia perlu kecam macam-macam. Bila kita sebarkan, ini sebenarnya cerita ni hadis palsu. Okey? Lah ni cerita hangat sehari dua hari ni, isu capal tak habis-habis lagi. Bila kita tegur macam-macam lah, dia kata tak habis-habis ni, duk cerita capal je. Berlapang dada lah. Seolah berlapang dada. Padahal tak ada orang pergi serang tempat hak ada capal tu. Cuma orang duk sibuk menerangkan supaya tidak terjebak dengan kesyirikan. Dan kita kena tahu bahawa syirik ni dia tak berlaku sekaligus. Dia sejengkal demi sejengkal. Asal kaum Nabi Nuh semua berhala, bukan tiba-tiba je jadi begitu. Generasi demi generasi, asal orang soleh dibuat patung untuk diingati. Lambang kasih sayang kepada orang soleh. Lama-lama dimuliakan orang soleh. Okey? Zaman dulu mula-mula buat capal untuk masuk tandas. Selipar tandas dia jadi. Zaman dulu. Tapi oleh kerana tidak dibenteras, lama-lama daripada tu dia berevolusi. Daripada capal di kaki naik atas kepala. Duduk di kopiah. Sehingga lama-lama orang anggap pada kopiah tu tak boleh masuk tandas. Pasal ni menghina sesuatu yang ada kaitan dengan Nabi. Tengok darjat kemuliaan dia naik. Kemudian dia tambah pula fadilat-fadilat dia. Siapa ada yang kata pegang capal waktu nak bersalin, mudah bersalin. Evolusi. Kemudian diletak pula jadi tangkal, diletak pula depan solat dan sebagainya. Dia akan jadi sedikit demi sedikit. Bila kita halang daripada perkara ni, nerang, ni adalah syadid. Orang ni ekstrim. Suka mengkafirkan orang, suka mensyirikkan orang. Sebenarnya mereka menghalang manusia daripada ilmu. Okey. Sayangnya mereka yang melarang menuntut ilmu tidak menyedari tindakan buruk ini. Okey, menyedari tindakan buruk ini. Abu Abdullah bin Khafif berkata, sibukkanlah dirimu dengan mempelajari ilmu dan jangan terpedaya oleh sufi. Kerana dahulu aku menyembunyikan tintaku di kantung baju tampalanku dan kertas di tali pengikat celanaku. Dulu dia kata, aku sembunyikan. Tulis tu tak dalam poket yang ditampal. Kemudian kertas letak dalam ikat celana ni, ikat seluar lah. Kalau kita kain pelekat lah. Kain pelekat tu gulung-gulung-gulung. Catatan tu letak dalam kain pelekat. Nak sembunyikan punyalah, nak sembunyikan catatan ilmu. Aku menemui seorang alim sembunyi-sembunyi. Ini kemudian terungkap, makna pecah rahsia, dia pergi belajar. Dan mereka memusuhiku. Akhir sekali jadi musuh sebab pergi belajar. Okey, mereka berkata kamu tidak akan beruntung. Setelah itu mereka memerlukan aku. Padahal lama selepas daripada tu, dialah yang duk mengajar popok tu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, satu ketika melihat para penuntut ilmu membawa tinta, dia lalu menyatakan, inilah lentera-lentera Islam. Inilah dia cahaya-cahaya, lampu-lampu yang akan membawa cahaya Islam. Imam Ahmad sendiri, maknanya kalau ulama yang sebenar, orang yang sebenar, bila tengok orang sibuk dengan ilmu, dia akan rasa seronok. Bukan menghalang orang. Mana kalau tengok orang belajar, belajarlah. Saya ni ada seorang guru. Guru saya ni, walaupun dia ni, kalau kita tengok orang yang cenderung kepada orang panggil sufi, kita panggillah begitu. Tapi sebenarnya kita kata sebab dia ni orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik.
Jadi nampak macam gaya sufi lah. Macam juga kalau ustaz-ustaz cerita bab akhlak, bab gapo, dia kata ustaz ni gaya sufi. Dia kata gitu. Padahal bukan semestinya orang sufi. Jadi ada seorang ustaz saya ni, waktu saya ingat nasihat dia, alhamdulillah, jazahullahu khairan, Ustaz Wan Syamsuri Abdul Ghani di Kelantan lah. Saya ingat kata-kata dia sampai hari ni pun banyak kita sebut dalam modal mengajar. Dia ni orang yang warak, cakap pun tak banyak. Baguslah, alhamdulillah, akhlak dia baik. Bila saya dapat ngaji tawaran belajar di Madinah, maka adalah orang kata tak payah pergi. Sebab Madinah ni kan W. Orang Madinah ni pada mereka tak payah pergi. Baik pergi mengaji. Sebab saya dapat dua-dua offer. Pergi Azhar pun dapat, pergi Madinah pun dapat. Dua-dua offer masa tu. Alhamdulillah lah. Tapi bila saya tanya ustaz saya tu, dia kata pergilah mengaji Madinah, dia kata. Saya tanya dia, boleh tak ustaz ni nak pergi mengaji Madinah ni? Pergilah mengaji. Padahal dia bukanlah orang yang sibuk macam kita kata dikenali sebagai orang ahli sunnah masa tu. Saya pun tak kenal masa tu. Kita ngaji 3 tu tak ada pun kenal istilah macam lah ni, kaum muda, kaum tua ke, ahli sufi ke, ahli sunnah ke. Kita kira masa tu kita nak belajar ilmu je. Nak belajar ilmu, kebetulan masa tu daripada Mahat Tahfiz kira nak sambung belajar lah. Tapi dia nasihat guru saya, dia kata apa? Belajarlah, gilah belajar. Pergilah, dia kata. Sampai di sana nanti anda akan jumpa orang yang lagi alim daripada orang yang halang anda belajar. Mana hari ni orang pesan jangan pergi. Anda pergi sana, anda akan jumpa orang kat sana lagi alim daripada orang yang nasihat jangan pergi ni. Jadi saya ambil kata-kata tu, saya pun pergi dengan niat, ya Allah, kita nak belajar. Jadi apa yang saya nak sebut, begitulah sifat orang yang cinta kepada ilmu. Dia tidak pernah menghalang orang untuk belajar, walaupun dia sebenarnya mungkin pada dia tidaklah sampai ke tahap ulama besar. Tapi bila dia dengar sesuatu tentang ilmu, dia tak halang orang daripada ilmu. Ni dah, mu jangan pergi belajar dengan orang tu. Walaupun dia belajar hadis, walaupun dia baca Quran, baca hadis, dia tu tak boleh ikut dia tu. Dia tak sama dengan kita. Orang tu ajar Quran, orang tu ajar hadis ya kot. Kenapa nak halang orang daripada ilmu? Itu masalah. Jadi guru saya tu memberi keinsafan kepada kita. Walaupun dia tu bukanlah orang yang hafal banyak hadis, tapi bila ada orang nak pergi belajar hadis, dia kata pergilah belajar. Dia tidak halang daripada ilmu. Alhamdulillah dengan nasihat tersebut saya pun pergilah belajar. Minta kuliah Quran pasal takut ni, takut belajar hadis, takut. Minta kuliah Quran, qaddarallah, Allah Taala takdirkan dimasukkan dalam kuliah hadis. Jadi belajarlah hadis, masa itulah kita berbuka mata kita. Ini sebenarnya yang orang takut. Orang takut untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat. Takut untuk kenal amalan Nabi, tahu cara Nabi buat. Rupa-rupanya takut kepada sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi jangan halang daripada ilmu. Berapa ramai orang terhalang daripada ilmu hanya disebabkan cerita-cerita ahli sufi yang kata jangan belajar dengan orang tu. Imam Ahmad bin Hanbal bila tengok orang belajar bawa kitab catatan ilmu, dia kata inilah pelita-pelita Islam. Mana dengan mereka lah Islam itu akan tersebar. Ilmu, sayangnya kepada ilmu. Sehingga ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, waktu tu dia sudah tua. Okey? Sampai kapan, sampai bila kamu nak bawa catatan kamu ni? Imam Ahmad bin Hanbal jawab, tinta terus dibawa sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Okey? Dan dia menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadhalahum hatta taqumas sa'ah. Selalu ada sekelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan, yakni dari Allah, tidaklah membahayakan mereka orang yang mengabaikan mereka sehinggalah berlakunya kiamat. Mana sampai akhir zaman. Imam Ahmad berkomentar, jika mereka bukan para ahlu hadis, kalaulah bukan ahlu hadis yang dimaksudkan dengan hadis ni, mana akan ada sekelompok manusia yang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih dan menghinakan mereka sehinggalah hari kiamat. Tetap akan ada golongan ni sampai hari kiamat mendapat bantuan dari Allah. Imam Ahmad kata, kalaulah bukan ahlu hadis yang dimaksudkan dalam hadis ni, aku tak tahu siapa lagi. Maknanya, orang yang akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, ialah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Imam Ahmad, ada seseorang yang berkata, ihwal ahlu hadis, mereka kaum yang tidak baik. Ada orang sampaikan kepada Imam Ahmad, seseorang berkata kepada ahlul hadis, dia kata kepada ahlul hadis tu, mereka adalah kaum yang tidak baik. Orang lain ngadu kepada Imam Ahmad, bagi tahu ada sekumpulan manusia, dia hina ahlul hadis, dia kata ahlul hadis ni tak baik. Jadi Imam Ahmad kata apa? Orang itu adalah zindiq. Maksud zindiq ni apa? Orang yang tak ada agama. Mustahil orang yang dalam hati dia sayang kepada agama, tiba-tiba benci kepada orang yang bawa hadis Nabi. Mustahil orang yang sayang kepada Allah, tiba-tiba benci kepada orang yang membawa kalam Allah dan mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kita kadang-kadang dalam isu capalan ni, kita dah peringatkan masyarakat supaya tidak mengagung-agungkan capal. Sebab apa? Sebab kita nak mengagungkan Allah, nak mengajak manusia mentauhidkan Allah. Kita bimbang kalau masyarakat yang jahil, tak tahu, lama-lama dia akan jadikan simbol tu sebagaimana orang Yahudi buat dengan salib dan seumpama dengannya. Kita tak kata lah ni dia berlaku macam tu, tak. Cuma kita bimbang nanti generasi akan datang dalam kejahilan mereka, dalam keadaan tak tahu tu, akan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sedar. Jadi kita lawan sebab apa? Bukan kita benci sangat kepada logo tu, tak. Tapi kerana kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita nak jaga tauhid masyarakat agar tidak terpesong daripada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mustahil orang yang dalam hatinya cinta kepada Allah, tiba-tiba dia redha dengan syirik. Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni cinta kepada ilmu, cinta kepada hadis. Bila ada orang mengadu kepada Imam Ahmad bahawa ada ahlu hadis ni orang yang akhlak dia buruk, orang yang tak baik, maka Imam Ahmad kata, orang yang benci kepada ahlu hadis, mereka itu adalah zindiq. Zindiq ni makna apa? Orang yang tak ada agama. Itu perkataan Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i pula berkata, tatkala aku melihat seorang ahlu hadis, seakan aku melihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya dia kepada ahlu hadis. Bila ada orang baca hadis Nabi, Imam Syafi'i akan jatuh kasih sayang padanya. Pasal apa? Dia kata, seakan-akan aku melihat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah bahawa antara talbis iblis ialah menghalang manusia daripada ahli ilmu. Penulis mengungkap,
Ketahuilah, setelah kaum sufi meninggalkan ilmu dan hanya melakukan olah jiwa, yakni mengikut rasa. Dia berasa benda ni elok, benda ni baik, dia buat sekadar rasa dia, sesuai tuntutan peribadi. Sebab tu mereka ni, syariat mereka, kumpulan mereka berbeza. Mari tarekat ni berbeza dengan tarikat B, tarikat B beza dengan C, C beza dengan D. Ada berapa jenis tarekat? Macam-macam jenis tarekat. Pasal apa? Sebab mereka tidak ada satu penanda aras untuk menjaga keaslian ibadah. Yang ada apa dia? Rasa hati. Anak murid dia bila dah besar, berpisah, dia berpecah dengan kumpulan tu, buat tarikat dia sendiri. Hak ni bila pecah, buat tarikat sendiri. Dia macam kumpulan silap lah pula tu. Buat asal silap, pecah pula gayung. Gayung pula pecah pula ni. Gayung tu, gayung ni, cekak macam-macam. Anak murid keluar buat sektor baru, buat kumpulan baru. Kalau silap tak apa. Ni soal agama. Bila pecah, anak murid ni pecah, buat tarekat dia. Ni buat tarekat dia. Pasal apa? Sebab mereka tidak ada penanda aras. Yang ada ialah olah jiwa, rasa. Ni orang ni rasa elok buat macam ni. Orang ni kata elok buat macam ni. Padahal kalau ahlu hadis, dia tidak bersifat begitu. Ahli ilmu, dia akan kembali kepada penanda aras dalam agama yang Nabi SAW sebut. Okey, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah, sunnah Rasul. Itu sifat ahli ilmu. Okey. Baik. Jadi penulis mengungkap, ketahuilah setelah kaum sufi meninggalkan ilmu dan hanya melakukan olah jiwa sesuai tuntutan peribadi, mereka tidak tahan dari membicarakan tentang berbagai disiplin ilmu. Okey, tidak tahan dari membicarakan berbagai disiplin ilmu. Tidak tahan di sini apa? Tidak tahan. Tidak menahan diri. Kalau boleh tulis balik. Mereka tidak menahan diri. Dia tak pergi belajar ilmu, dia tinggalkan ilmu. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak menahan diri dari berbicara pelbagai disiplin ilmu. Kalau orang ajar, kitab apa hak boleh baca? Dia baca belakang kitab. Sebaliknya pula, pada peringkat awal, dia meninggalkan ilmu. Tapi bila orang angkat dia sebagai orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, dia bercakap dalam semua disiplin ilmu. Okey? Sebab tu nanti pada fasal yang akan datang, kita akan dengar nanti apa perkataan sufi tentang Al-Quran. Apa perkataan sufi tentang hadis. Habis dia langgar belakang. Kalau boleh kita bagi contoh di akhir nanti. Sikit lagi nak habis ni. Okay? Dia tidak menahan diri dari membicarakan tentang berbagai disiplin ilmu. Tetapi disebabkan mereka berbicara berdasarkan realiti yang pernah dialami. Dia berbicara tentang realiti. Dia boleh ngaku, sebenarnya memang tak ada nas, Quran dan hadis, tak ada benda ni. Tetapi ada beberapa orang yang pernah mengalami pengalaman. Apabila dia pegang logo capal ni, dia pengalaman. Sedangkan pengalaman tu satu sudut yang boleh saja iblis bermain-main di situ. Nampak tak? Okey? Tetapi disebabkan mereka berbicara berdasarkan realiti yang pernah dialami, maka terjadilah berbagai kekeliruan yang datang dari pendapat hasil pemahaman sendiri. Rupanya kecelaruan yang ada ni apabila apa? Apabila ramai orang yang mengajar, tapi sebenarnya dia tidak datang daripada disiplin ilmu yang benar. Dia nak bercakap, dia apa dia nak cakap. Okey? Sebab tu fatwa ni pun satu perkara. Fatwa ni tak semestinya jadi majlis fatwa, tapi
Kadang-kadang orang baru belajar pun dia sudah suka mengeluarkan fatwa. Sebab tu kita menahan diri, kembalilah rujuk kepada ahli-ahli ilmu yang sebenar, yang benar, berdasarkan kitab yang benar. Okey. Sesekali kaum sufi itu membicarakan mengenai tafsir Al-Quran. Kadang-kadang dia baca hadis ikut kefahaman dia. Baris mana, bahasa Arab mana tak tahu, tunggal langgar habis. Saya pernah ada seorang ustaz mengajar kat kampung tu. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini adil di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Dunia ni adil di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Macam mana dunia adil dengan sayap nyamuk? Rupanya ta'dilu ni dalam bahasa Arab juga bermaksud tusawi. Kalaulah dunia ini sama nilainya di sisi Allah dengan sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walau seteguk air. Baru betul makna dia. Ni gak, kalaulah dunia ni adil di sisi Allah dengan sayap nyamuk. Lepas tu saya tak ingat dah, dia punya pukul tu akhir lagu mana, keluar minum seteguk air tu, habis. Tunggal langgar habis kefahaman hadis. Pasal apa? Sebab semua nak ulah berlaku. Okey. Jadi sesekali golongan sufi ni, dia tidak menahan diri daripada berbicara pelbagai disiplin ilmu. Tafsir Quran pun dia bantai, hadis pun dia bantai, fiqh pun dia bantai, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Mereka menyampaikan berbagai disiplin ilmu syar'i sesuai dengan konsekuensi keilmuan mereka yang hanya mereka miliki sendiri. Kadang-kadang orang yang tidak menisbahkan diri kepada sufi pun bahaya juga. Saya duduk kadang-kadang majlis bayan. Tahu bayan? Bayan tahu bayan? Bayan kan orang tabligh dia pergi kan. Lepas asar dia duduk kumpul. Kita suka juga lepas asar kita pergi duduk dengar. Jauh-jauh lah, duduk dengar jauh-jauh. Kadang-kadang cerita, dia akan cerita semua apa yang dia pernah dengar. Sama ada cerita tu betul ke, cerita tu salah ke. Pasal apa? Sebab dia tidak mengikuti disiplin. Tapi kalau hak betul baik, tak apa. Kita bukan kata pukul rata semua sekali. Tapi banyaknya itu. Bila dia tidak datang daripada disiplin yang benar, tiba-tiba nak cakap dalam semua disiplin ilmu, yang tu masalah. Okey? Akan tetapi Allah tidak pernah mengosongkan suatu masa dari orang yang meluruskan syariatnya, membantah para pembohong dan menjelaskan kekeliruan siapa saja yang menyimpang dari ajarannya. Ya, mereka itulah para ulama sunnah yang membantah kekeliruan kefahaman ilmu mereka. Jadi hijrah kita adalah carilah ilmu yang benar ini. Okey, carilah ilmu yang benar. Sebagai contoh, okey, dalam bab Al-Quran, saya ambil sikit lah, kita akan ulang balik nanti pertemuan akan datang supaya jelas kepada kita apa tajuk kita hari ini. Sebagai contoh, Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi berkata, aku hadir saat guru kami Al-Junaid ditanya oleh Kaisan tentang ayat sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Bahasa Arab, sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu, yakni Al-Quran. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, kami akan bacakan kepada kamu Al-Quran, fala tansa, kamu tidak akan lupa. Lalu orang tanya Junaid, apa maksud ayat ni? Sanuqri'uka fala tansa. Dia kata jangan lupa mengamalkan ayat ni. Okay, jangan lupa mengamalkannya. Kaisan juga bertanya kepada Al-Junaid tentang ayat wadarasu ma fi, dan padahal telah mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Okey, Al-Junaid lantas menerangkan kepadanya mereka tidak mengamalkannya.
Kaisan menyahut, semoga Allah tidak merobekkan mulutmu. Kata penulis kita, jangan lupa mengamalkannya itu sebenarnya penafsiran yang salah. Bunyi macam betul, tapi Al-Quran tak maksud macam tu. Sebab ayat tu cerita tentang Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melupakan Al-Quran kepada Nabi. Atau Allah tidak akan menjadikan Nabi lupa kepada Al-Quran. Ayat tu ayat berita, bukan perintah ataupun larangan. Bukan kata larangannya, jangan lupa, tak. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kami akan baca kepada kamu dan kamu tak akan lupa. Bukan ayat larangan, jangan kamu lupa mengamalkannya. Lupa, lain tu. Okay? Ada seorang orang yang sama saya cerita tadi, cerita tentang zat dengan sifat, mengajar dekat surau. Dia baca, okay? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Tuhan, mendapat 2 syurga. Surah Ar-Rahman sebut 2 syurga. Dia kata tahu 2 syurga ni. Satu syurga di dunia, satu syurga di akhirat. Syurga di akhirat semua kita tahu. Tapi syurga di dunia adalah ketenangan yang ada dalam hati kita, sehingga kita merasakan indahnya hidup di dunia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia syurga dalam dunia, itu syurga dalam hati. Sedap dengar tak? Macam betul je. Salah, bukan macam tu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 syurga ni, 2 akhirat belakang. Sebab tu dalam ayat surah Ar-Rahman tu kita baca, nah, fihi ma ainani tajriyan. Dalam 2 tu ada sungai yang mengalir. Mudhammatan, ada juga pokok-pokok apa semua merujuk kepada nikmat syurga di akhirat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 2 syurga daripada emas dan 2 syurga daripada perak. Sebab dalam Quran tu sebut wa min dunihima jannatan. Bawah 2 syurga tu ada 2 lagi syurga. Itu 2 syurga daripada emas, 2 syurga daripada perak. Tapi kalau dengar hak syarah tadi macam betul dah. Dah tak? Oh, syurga dunia satu, syurga akhirat satu. Syurga akhirat hak kita kenal. Syurga dunia ni adalah ketenangan dan kedamaian yang ada dalam hati kita. Kalau saya tak ulah baiki balik, tuan tu apa percaya hak saya ayat tadi mula-mula tu. Betul tak? Ini adalah penyelewengan dalam tafsir. Kerana apa? Kerana mereka menafsir ikut akal dia. Ini contoh. Dan penulis dalam kitab kita ni akan mendatangkan beberapa lagi bagaimana penafsiran-penafsiran yang menyimpang daripada ahli sufi, kerana mereka pada awalnya meninggalkan ilmu, tapi bila dah jadi somebody, dia bercakap dalam semua disiplin ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keaslian agama ini, dengan Allah Subhanahu wa taala memelihara para ulama ahli sunnah, orang-orang yang menjaga agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwarisi melalui para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama-ulama yang benar, sehinggalah kita mewarisinya sampai saat ini. Okey, wallahu taala alam. Saya berhenti setakat itulah. Alhamdulillah, kita akan sambung pada pernyataan sufi berkait dengan Al-Quran pada muka surat 485 ni, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dalam soal agama, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.